Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Akhir. Hormati Tuan Imam Musi dan Sultan Kuasi, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada pagi yang berbahagia ini terdapat bersama-sama berikan kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat subuh di masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam salah satu firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan kalaulah penduduk satu kampung itu atau penduduk satu negeri itu atau penduduk satu taman itu atau penduduk satu rumah beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nescaya kami akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Kerana itu soal kehidupan kita ini hakikatnya adalah soal keberkatan. Bagaimanapun kita melalui kehidupan, kalau tidak ada keberkatan yang mengiringi kita, tidak ada makna kehidupan tersebut. Sama ada orang yang berpangkat besar atau orang yang punya harta yang banyak atau orang yang punya pekerjaan yang bagus atau orang yang mempunyai perniagaan yang baik atau orang yang mempunyai keluarga yang besar. Apabila tidak ada keberkatan, maka tidak ada makna pada semua perkara tersebut. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan keberkatan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu dua syarat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah walau anna ahlal qura aman. Pertama, beriman. Mudah-mudahan pagi ini tanda kita berimanlah. Mudah-mudahan. Cuma jangan confident sangat. Kerana kita khawatir pula apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang paginya beriman, tetapi pada waktu petangnya jadi kafir. Pada sebelah petangnya beriman, sebelah paginya jadi kafir. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman yang begini, zaman yang penuh cabaran. Orang putih kata borderless, tak ada sempadan hari ini. Jadi kita khawatir, kadang tak perasan iman kita tergelincir. Banyak perkara yang kalau kita perhatikan dalam kehidupan hari ini, kalau kita tidak berhati-hati, boleh menggelincirkan akidah kita. Kerana itu penting pada akhir zaman ini, perkara yang pokok untuk kita lihat ialah soal iman. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggakan dalam sebuah hadis ada yang berikan pesanan kepada kita supaya kita mengamalkan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 yang terakhir. Dan kalau kita perhatikan pada 10 yang pertama dari surah Kahfi, antara lain menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang pada zaman itu yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi itu maknanya gua lah, yang menyelamatkan akidah mereka daripada pemerintah pada zaman itu. Sebab itu kata para ulama, rasionalnya kerana akhir zaman, lebih-lebih lagi ketika mana kedatangan Dajjal, perkara yang paling besar yang akan menjadi halangan pada kita ialah soal iman. Sebab itu untuk mempertahankan iman itu bukanlah maknanya kena masuk gua, tetapi mengambil semangat yang ditunjukkan oleh pemuda-pemuda tersebut. Artinya betapa bersungguhnya mereka untuk menjaga keimanan. Mana yang itu berlaku pada waktu itu. Tetapi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah cerita akhir zaman. Zaman di mana akan keluarnya Dajjal. Atau yang sebagaimana disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum keluarnya Dajjal, adanya Dajjalun, kadzamun, orang yang dipanggil Dajjal-Dajjal yang kecil ini, yang sifatnya menipu. Maka apa kaedah waktu itu yang boleh untuk diguna pakai? Kaedahnya ialah mempertahankan iman kita.
Dan barangkali kita berada pada zaman itu. Barangkali. Kita nak confirm sangat pun tak tahu juga. Barangkali. Sebab itulah, maknanya pada akhir zaman ni kita nak mendapatkan keberkatan itu payah. Kadang kalau kita minumkan apa yang disebut mengapa akhir zaman waktu itu kita rasa pendek. Tetapi dia memang begitu ke ataupun apa ni? Biasa. Tarik itu rasanya. Biasa gitu. Dia biasa gitu. Ada. Boleh. Terus tarik itu. Dia biasa begitu ke punya? Biasa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana asyhadu an la boleh tak? Tak apa. Biar dalam tak apa. Terus ada angkat. Biar. Kena ambil masa. Dia kalau dah biasa tu, maknanya dia akan ambil masa sikit untuk nak bagi rest dia punya. Tak apa enggak. Saya baru ni pun jemaah berasa dalam apa nama ni, dalam kereta api. Sama juga. Dia akan ambil masa untuk dia nama ni, dia panggil bagi rest dia punya saraf dia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kalau kita lihat mengapa di akhir zaman kita rasa waktu itu singkat. Cuma soalan, apakah benar waktu itu singkat? Waktu yang sama dahulu dan sekarang tak ada beza. Sama. Main 24 jam yang sama. Jadi mengapa yang singkat? Dan mengapa ketika bulan Ramadan kita rasa lambat? Ya. Tengok bulan Ramadan. Sahur. Tengok jam, baru pukul 7. Tengok lagi, 7.30. Lambat benar nak sampai pukul 12. Sekarang tengok jam pukul 12, lambat rasa nak azan. Sedangkan kita kata bahawa waktu itu singkat. Jadi soalannya, apakah benar waktu itu singkat? Nampak? Jadi sebenarnya kerana akhir zaman kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Saya tu rasa sekejap habis dah raya kita. Mengapa Syawal sekejap je kita rasa? Rasa baru nak raya hari tu. Dah nak masuk raya haji pula dah. Ramadan kita nak menunggu 30 ke 29. Itu pun lama rasa. 29 ke 30. 29, 30. Lama. Kerana kita dalam beribadah ada keberkatan pada masa. Cuba hati. Itu je sebenarnya.
Itu orang dulu-dulu. Yelah, saya bukanlah orang dulu-dulu sangat. Bawa tenang. Tapi makna dulu-dulu sempatlah merasa waktu dipanggil perkara lara ni, lara tak berapa nak ada dalam hidup kita. Ni zaman-zaman loteri kebajikan masyarakat. Makna itu je lah yang ada. Apa lagi ada masa tu? Kan? Jadi sebab itu, oleh kerana masa itu, perkara yang menyibukkan kita dengan dunia ni kurang. Telefon tak ada. Nak tengok TV pun, kadang-kadang signal pun tak dapat. Sebab tu kita rasa lama masa. Tapi bila mana kita masuk kepada era teknologi, tu yang kita tengok, sekejap aja. Sekejap tu kau tahu. Sekejap tua dah kita. Sebab itu yang kita nak sebut ialah keberkatan itu apabila diisi dengan ibadah. Sebab itu yang Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura aman wattaqaw, beriman dan bertakwa. Jadi makna bertakwa ni, dia boleh sebut takwa begitu saja tak. Suatu kata Sayyidina Ali karamallahu wajh, dia kata pun takwa maknanya al-khawfu bil jalil, panjang takrifan, takut kepada Tuhan Rabbul Jalil, wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan Al-Quran tanzil yang diturunkan, wal istidadu liyaumir rahil, orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa menyediakan diri untuk hari keberangkatan, maknanya hari mati. War ridha bil qalil, dan reda dengan yang sedikit. Itu Sayyidina Ali punya takrifan takwa. Sebab itu maknanya untuk nak mencapai takwa tu kan mudah. Tapi antaranya beribadah. Itu yang kita dengar khatib baca setiap Jumaat. Malah kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan. Kan itu saja. Takwa, kalau suatu disebut Nabi SAW, kan, takwa itu laisa bitamanni, bukan makna angan-angan. Mudah-mudahan besok masuk umur 60 kita nak jadi takwa lah. Tak. Atau macam orang muda hari ni, dan tengok dekat media sosial, mudah-mudahan perkahwinan kita akan melahirkan keturunan bertakwa. Angan-angan. Kan takwa kan begitu. Sebab itulah kenapa untuk kita nak melahirkan keluarga yang bertakwa, maka perkara yang paling pokok sekali ialah mesti dimasukkan keimanan dalam keluarga tadi. Maknanya dia kan boleh sekadar kita harapkan anak itu saja, tak. Atau kita saja, tak. Kita, isteri dan anak-anak, itu keluarga. Paling asas sekali ialah soal solat. Perkara paling pokok. Maknanya kalau kita sebut bertakwa, sembahyang lintang buka. Bagaimana takwa?
Itu yang Allah Ta'ala sebut. Walau anna ahlal qura. Kalaulah penduduk satu kampung itu. Ialah ayat itu memang merujuk kepada umum. Termasuklah keluarga. Makna keberkatan yang nak diturunkan atau yang nak dikeluarkan Allah Ta'ala tadi bergantung ke sejauh mana kita membina keluarga tadi dengan iman dan takwa. Kadang kita bagus. Kita kan bapa. Bagus. Rezeki. Tapi kita tinggalkan pula orang rumah kita. Jadi, kita saja yang bagus. Itu bukan membina keluarga. Itu hanya diri kita saja. Kadang isteri bagus, suami mengagut. Ada sempat si ceramah tu. Habis ceramah datang tu makcik. Dia ustaz. Makcik teringin kalau boleh nak ke masjid dengan pakcik sama-sama macam orang lain. Cuma ada orang kata, agaknya kerana pakcik itu belum diakikahkan lagi. Disebut begitu. Dan makcik memang dah confirmkan, dia memang belum diakikahkan lagi. Cuma nak tanyalah, boleh lagi ke kalau diakikahkan pakcik? Mana isteri ni rasa dia cenderung ke beragama, tapi suami belum lagi. Saya kata memanglah ada pandangan menyebutkan bahawa akikah ini sehingga akil balik saja. Apabila sudah akil balik, sudah tidak lagi jadi tanggungjawab kepada ibu bapa. Mana tuntutan itu bukan pada ibu bapa. Boleh tuntutan itu kepada yang punya badan. Mana anak tadi lah. Kita mengambil pandangan dan hadis Nabi SAW. Orang yang tidak diakikahkan itu tergantung sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Itu ada banyak uraian macam-macam. Sebab itu, kalau nak mengakikahkan diri kita, boleh. Bukan bapak kita, mak kita dah. Sebab bila sudah akil balik, kerana akikah itu tuntutan sehingga anak-anak itu akil balik. Baik daripada dia dilahirkan, kan? Satu dalam hadis Nabi SAW sebut, wa yuzbahu anhu yauma sabihi, disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Wa yukhlaq ra'sahu, dan dicukur kepala. Tu. Tapi umur 60, dia nak cukur lagi. Jadi saya kata bolehlah kalau nak buat. Tapi pakcik tu lah yang kena buat. Kalau kita je buat kan boleh ke Ustaz? Makna bersungguh isteri tu. Saya kata begini je lah pakcik. Sembelih je lah pakcik tu buat akikah. Habis cerita. Tapi mujur lah dia tak buat betul-betul. Risau juga saya. Kok dia sembelih je betul. Makna kadang isteri yang berubah dari suami tak nak. Sebab itu tuan, ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, sesungguhnya Allah melewatkan seseorang sehingga dilewatkan ajalnya sehingga umurnya 60 tahun. Dilewatkan ajalnya sehingga umurnya 60 tahun. Hadis sahih Imam Bukhari. Apabila sampai 60 tahun, maka Allah tidak lagi memberikan excuse kepada orang itu apabila ia dimatikan. Faham? Maknanya Allah melewatkan ajal seorang sehingga 60 tahun.
Mana boleh jadi dia ni mati 30, 40, 50, tapi Allah lewatkan ajal sampai 60. Sitina sana. Hatta ballaghahu sitina sana dalam hadis itu. Sehingga disampaikannya pada usia 60 tahun. Apabila sampai usia 60 tahun, maka tidak ada excuse lagi untuk dia kalau dia mati dalam keadaan dia kata dia tak tahu ni, tak tahu tu. Tak tahu pula, ya Allah, haram hukum ni. Hadis sahih. Makna Nabi nak beritahu tak ada excuse. Apabila masuk 60 tahun masih lagi tak tahu wuduk. Tahu pula kata wuduk. Salah begini. Tadi ada sekali saya pergi situ masjid, tumpang solat. Kena pergi ke toilet. Yalah, kita singgah toilet. Tengok ada situ pakcik pergi toilet. Saya kata dalam hati, kira-kira khawatir berdosa di tuan kuasa masjid. Sebab pakcik itu nak sembahyang, tapi dalam keadaan dia masuk ke tandas dan bernajis. Kerana tandas tu kecil sangat, sempit. Maknanya dengan keadaan pakcik itu sendiri pun mungkin dia tidak dihukum, dan keadaan tandas tu agak kena kira tu. Sebab kan Nabi SAW lalu dua kubur, kata Nabi SAW, kedua-dua mereka sedang diseksa. Dan mereka bukan kena seksa kerana benda besar, tak. Satu kena namam atau namimah. Hidup suka berjanji cerita. Hari-hari nak update status. Bahasa hari ni lah. Satu lagi, kerana dia tidak bersih daripada najis. Hadis itu tak sebutlah orang di umur berapa tahun. Tapi maknanya orang 60 tahun tak ada excuse. Dan saya baru ni kuliah satu masjid, saya kata dengan imam ni, kata cadangan saya lah. Kata, kebetulan Jumaat sebelum tu saya solat di satu masjid. Mungkin orang yang di depan saya tu, dia tidak depan betul, dari depan kita nampak lah dia. Barangkali dia baru nak berjinak-jinak dengan masjid. Jadi kita tak boleh salahkan juga. Jadi saya kata, kena ambil setiap kali nak solat Jumaat, kena solat Jumaat dengan orang ramai. Untuk kita mengajarkan dan membetulkan berkaitan solat. Kerana depan saya ketika tu, ni Jumaat 3 minggu sudah kan, imam belum sujud, dia sujud dulu dah. Tapi imam mana nak nampak? Nama pun imam. Ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam kan dijadikan untuk diikuti. Kalau imam duduk belakang, apa hal pula? Maknanya ada orang, kita tak boleh salahkan dia. Kenapa? Boleh jadi dia baru nak ke masjid. Imam Allah bar dulu dia. Lain macam orang ni, laju menang sujud dia. Itu tak. Dan bukan sekali, mana sepanjang 2 rakaat solat Jumaat. Bukan saja sujud, bahkan rukuk. Itu. Sebab itu kita kena ambil kesempatan hari Jumaat, pesan tuan-tuan, jangan sujud selagi saya belum selesai sujud. Kan? Dalam hadis sebut, idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kamu. Raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Konsep dia begitu. Kadang kita kena beringat. Bagi kita tahu ni, kadang orang datang lagi Jumaat kan, ada orang subuh ni kira hebat dah ni. Ni komen-komen tak datang subuh ni juga, nyamai. Saya pun sampai Melaka malam tadi. Sepatut malam semalam di Sebatu.
2 batu jadi. Geram saya semalam. Semalam rakaman di televisyen. Pasal rakaman tak boleh cakap lah. TV mana. Marah TV. Dia janji, dia kata Ustaz. Mula dia kata Ustaz punya slot pukul 3.30. Saya dah tak sempat. Saya nak ke Melaka. Saya ada program dah. Atau saya tukar awal boleh kata dia. Saya kata bila awal? Lepas Jumaat slot Ustaz. Okey. Kita sembahyang Jumaat tuan-tuan dekat betul dengan stesen TV tu. Sudah ni lepas asar juga habis. Wah betul. Ke Melaka sekarang 2 jam tak lepas nak. Malam tadi lepas isyak betul lah. Kat pukul 1 sampai. Tak gila babi. Tak boleh. Ke Melaka sekarang ni 3 jam, 3 jam setengah estimate. Malam. Ingat kau malam orang dah tadi. Ada juga. Tak ada harapan lah. Saya kata Ustaz Murad, qada je lah lain-lain. Macam mana? Dia kejar pun tak sampai. Tak kejar pun tak sampai. Elok dah tertenang aja. Saya nak sebut begitulah. Lepas tu, subuh ni okey lah. Ni solat Jumaat. Lepas tu saya ingat kena ambil. Saya pesan dengan masjid. Dia kata, betul juga Ustaz. Saya kena buat begitu. Sebab kita tak tahu ramai orang datang solat Jumaat. Kadang di solat seminggu sekali. Mudah-mudahan bila kita pesan begitu, dia tersedar. Maknanya banyak silap semayang. Mudah-mudahan dia datang pula mengaji lepas tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, bila sampai 60 tahun, tak ada excuse. Tadi 60 tahun saja. Duduk, ada orang tanya, Ustaz, habis kalau ada orang pencin baru nak berubah macam ni? Tak ada Ustaz. Dia tak ada istilah 40 tahun, itu tak ada tuan. Saya ada bincang, di televisyen saya bincang. 40 tahun ini dia bukan syarat. Memang ada disebut para ulama, tapi dia bukan syarat. Maknanya orang itu tak berubah, tak ada. Tidak ada. Walaupun ada sebagai ulama menyebutkan kalau masih cenderung lagi kepada kejahatan, maka dia akan terus. Tak. Itu hanya sebagai peringatan, kata para ulama. Saya ingat Ramadan baru ini saya sebut, saya tak ingat dah TV mana. Tetapi Nabi SAW ada sebut dalam hadis, kata Nabi, Innallaha yakbal taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat seorang hamba selama mana belum sampai di tenggorokan. Maknanya belum lagi dia mati, maka kalau dia berubah boleh. Boleh. Cuma pesankan kita. Makna orang yang 60 tahun dia kena struggle. Jangan tenang. Mana? Ingat hari ni kuliah maghrib lah, kata dia. Kuliah maghrib je. Bila nak habis belajar? Kalau kita ni dah lama belajar, buat apa ni? Tapi kalau baru, maknanya 60 baru nak mula. Kita tenang. Hari ni tak ada kuliah. Hari ni berehat lah nampak. Tak betul tu. Tak betul. Bukan makna orang umur 60 tak ada ruang. Tak. Artinya seolah-olah Nabi SAW nak beri peringatan kepada kita. Orang yang masuk 60 tahun kena struggle. Makna 2 kali lipat. Wirid ni mungkin tak boleh biasa dah. Bukanlah wirid tak boleh biasa, luar biasa sampai tak berhenti wirid. Tak. Maksudnya panjang masa wirid. Dia tak cukup sekadar subhanallah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Dia tak baca pun Alhamdulillah tu 33 kali. Dia sebutnya Alhamdulillah 33 kali. Lagi teruk. Allahu Akbar 33 kali. Ini jenis tak mengaji payah. Dia baca je kat tulis 33 kali, 33 kali, 33 kali. Tak. Barangkali kena tambah dengan wirid-wirid yang lain. Ya.
Misalnya mak surat tu, ratib, hadat ke, dan macam-macam lah ratib, macam-macam ada. Tambah. Sekali, baru nak mula. Tak ada excuse dah. 60 tahun. Maknanya kalau akil balik, umur 15 tahun, berarti 45 tahun mengaji. Sekira-kira lah. Takkan tak faham lagi. Takkan bab wuduk tak selesai lagi. Takkan bab solat tak selesai lagi. Tu maknanya. Sebab itu mak bapak. Itu dalam hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi apa? Kullu mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak tidak dilahirkan melainkan dengan fitrah. Maknanya fitrah tu artinya sebagaimana ketaatan ni kepada Allah Ta'ala semasa belum dilahirkan. Betul, kita ni masih di alam roh dulu, kan ditanya. Kan? Allah tanya pada kita, aku Tuhan ke bukan Tuhan? Dan kita jawab, bala. Bahkan kau Tuhan. Itu masih belum keluar lagi lah. Dia duduk atas muka bumi ni, dah kenal yang namanya kereta, yang kenal namanya pangkat, namanya harta, namanya fulus, wal mampus. Dia lupa. Tengok. Kan? Alastu bi rabbikum? Allah tanya dia. Qalu bala. Tuan, kalau bahasa Arab ni, perkataan bala ni dia bukan jawab ni maksudnya ya, tak. Kalau kata lapor, itu bukan bala. Bala ni maksud dia lain. Kalau kata lapor, kau tak nampak aku dah macam ni punya muka. Tu lain punya jawapan tu. Kadang-kadang kalau kita balik ke rumah, rumah tanya, abang kau lapar? Taklah lapar, nak mampus dah sih. Itu kalau nak terjemahkan bala, faham tak? Yang itu punya jawapan jangan tunggu lagi nak. Kalau ada nasi, goreng je lah. Maknanya lapar sungguh orang tua tu. Sebab tu bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, aku Tuhan? Qalu bala. Bahkan ya Allah kau Tuhan. Maknanya bersungguh kita jawab. Tapi bila kita duduk atas dunia ni, lupa dah. Kita tahu siapa Tuhan. Kita Tuhan ke dia Tuhan? Balik tak? Pesan? Sebab itu Nabi sebut, setiap anak dilahirkan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Maka mak bapaknya yang menjadikan dia itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kena ingat tuan. Itu yang cerita kita dengar orang sebut. Besok anak tak sembahyang, bapak kena siksa dalam kubur. Satu betul, yang kedua salah. Salah kenapa? Kalau bapa itu dah mengajar anak, dia tak sembahyang, dia lah tanggung. Apa hal tak pasal orang tu punya subuh datang ke masjid, Quran baca, wirid lagi, qiyam lagi, tak pasal pula kena siksa. Tak. Itu kalau bapa tadi yang menyebabkan sebagaimana disebut dalam hadis, anak itu jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu yang baru mak bapak kena. Kerana dia yang mendidik. Tapi kalau dah didik daripada kecil lagi, sunnah Rasulullah SAW tu bahkan diajarkan. Kan? Tak reti nak baca bismillah. Maknanya bapak tu alert macam tu sekali. Anak tu cem. Tak reti nak mengucap Alhamdulillah. Itu kan mengajar nama. Cuma bila dia besar, dia dah jadi kaya, excuse me. Mengadu. Kita nak beri doa ni. Sebab kata Nabi SAW, فَإِنْ لَمْ يَحْمِدُ اللَّهَ فَلَا يُشَمِّتُهُ. Kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, jangan didoakan dia. Jangan. Kita pun bertenang. Janganlah kelang kabut sangat. Macam tu. Jadi, ini kawan tu belum ucap lagi. Yarhamukallah. Sabar.
Nabi kata, kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, la tusabbitu. Tak payah doakan. Dia pun tak mengucap syukur. Nak doa buat benda. Kan? Kadang-kadang ada orang mengada. Excuse me. Ustaz, dalam majlis kita tak akan ucap Alhamdulillah. Apa masalah? Ni kadang kita ni lebih orang putih daripada orang putih. Dan Nabi ajar begitu. Bersin Alhamdulillah. Bahkan sunat kita jawab balik. Ya hadina wa yahdikumullah. Tapi itulah kita pula nak jawab letih pula. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Nak menjawab tu tak apa lagi lah. Minta maaf lagi. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ucap Alhamdulillah dan dia ucapkan doa pada kita. Itu yang didoa. Kan dia ajar. Surah An-Nas. Elok ambil wudu. Jangan sampai nanti tak sah solat. Kan dah mengajar. Maknanya kalau anak tak ngikut, dia tengok. Sebab itu kita kata tadi, betul dan tak betul. Betul kalau dia tidak mengajarkan. Tapi tak betul kalau dah mengajarkan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala firman ni, Allah sebut apa nama tu? Disebut Allahu Akbar. Dia bila tengok dah terang ni, hilang semua. Kan dalam kepala kecil, bila nak berhenti ni. So itu Allah sebut lupa pula saya dah ayat tu. Untuk ni. Allah bagi tahu bahawa dosa tu dia tidak boleh dipindah milik. Tak boleh. Apa ayat tu Ustaz? Allah Akbar. Dia misal tengok tegang kau punya dia suku. Maknanya kerana Allah beritahu dosa kita ni tak boleh pindah milik. Tak boleh. Bapa berdosa tak boleh pindah ke anak. Anak tak boleh pindah ke bapa. Tak boleh. Tak. Jadi soal kalau yang berdosa tu anak lah tengok. Tapi kalau kita tidak mendidik atau kita yang salah mendidik, maka kita tanggung. Itu umum. Kan? Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Nabi. Saya tunjukkan contoh yang tak baik. Kita bapa tunjuk contoh tak baik. Kata Nabi SAW. Maka dia dapat dosa yang lakukan. Maknanya anak kita tengok apa yang kita buat, dia ikut. Dan kita akan tanggung dosa dia. Itu kan anak saja, orang lain pun sama. Tu hati-hati tu. Itu yang orang Melayu panggil. Dia panggil apa? Dosa sebenarnya. Apa panggil? Maknanya dosa tu turut tak berhenti. Apa dosa? Apa benda pula lah siang boleh lupa pula. Maknanya dosa tu tak boleh berhenti lah tuan. Ya, dosa kering kan? Orang dosa kering. Dosa kering ikut agak silap. Pasal dalam kitab tak ada kering basah. Dosa besar kecil dia. Tapi maknanya begitu. Itu risau kita. Jangan main. Tak Nabi sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Siapa yang tunjuk contoh yang baik, maka dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Dan dapat pahala sama bila orang lain buat. Itu. Jadi sebab itu kita dalam keluarga ni mak bapak penting. Yalah, memanglah mungkin kita ni pangkat-pangkat mungkin ada yang datuk-datuk dah. Tapi kalau Ustaz dulu punya hal. Mana boleh betulkan? Betulkan. Betulkan. Dan cucu kita pula itu untuk kita supaya kita mengulangi benda yang sama. Tengok anak kita, kau tak boleh macam ni, cukuplah bapak di sini. Anak kau kena buat begitu. Jadi maknanya kita kena betulkan balik sementara kita masih hidup. Tuan-tuan, supaya apa? Supaya keberkatan tadi.
Itu je. Sebab itu kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, nak berkata dia nak. Ujung kita nak anak cucu kita datang kubur ataupun sekurang-kurang mendoakan kita. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Jadi, sakat tu je. Kan? Ampun dosa kami, dosa ibu bapa kami. Datuk ni, dalam bahasa Arab pun dia panggil bapak juga. Datuk. Dia masuk. Tapi datuk punya bapak, lantak kau lah. Dah. Datuk punya bapak, anak dan cucu dia lah nak mendoakan. Kalau anak cucu dia tak mendoakan, maka tak adalah untuk dia. Satu doa. Sekurang-kurang kita mati, ada yang nak mendoakan kita. Keberkatan. Yang kita risau, bila kita mati, anak buat kenduri. Belaka kenduri. Sini ada karya apa tidak? Sebenarnya saya pun confuse sekejap. Saya pun tak tahu nama kampung Hulu. Tapi saya tahu dalam masjid ni. Turn right, turn left. Saya duduk sana tuan, Melimau. Ustaz Murad letak kat Melimau. Turn right, turn left, turn right, turn left, turn right, turn left. Ini macam ke tengah bandar nampak kaya. Saya kata, ada orang ke tak ada orang? Ada keriah ni kan? Ada Jumaat? Kampung? Oh, ada keriah sini. Yalah, tuan-tuan pun ada orang ke tidak? Macam mana ada orang? Ya. Saja tanyalah tuan, takut orang luar lalu tengok saya cakap seorang-seorang. Saya je nampak ramai. Kan? Orang luar lalu tengok apa hal orang cakap seorang-seorang. Ada sesuatu tempat bila buat kenduri, anak-anak duduk di bawah ni. Dia juga menyambut tamu. Sila. Orang suruh dah sampai. Ada kusung ni. Masuk. Anak suruh dulu. Yang seorang menyiapkan makanan. Yang seorang mukuk kat tangga. Itu kerja dia. Yang beria bertahlil ni, imam dengan orang surau. La ilaha illallah. Lagi pula lepas PKP lama tak tahlil. Lain macam semangat orang surau. Imam bukan imam sini. Doa berpanjang Allah. Makmum daripada atas bawa turun, bawa ke bawah. Sudah macam tu je. Hantar kau ramah. Saya kena kalau orang jemput. Saya kata, anak mana? Anak. So, boleh Ustaz, tapi tak boleh bawa. Tak, duduk. Ni Ustaz, kita nak buat tahlil ni untuk bapak dia. Asal kita pula yang beri, dia buat tak tahu je. Kita bukan datang nak makan. Kita datang nak sesama mendoakan. Jadi dia kena suruh. Saya masih mak saya meninggal, Allah yarhamah. Orang suruh datang. Imam sebut salah. Kata Ustaz, macam mana gaya? Gaya macam mana? Gaya macam tu. Rasa kata. Tak apa, kata Imam buat tahlil. Doa saya buat. Sebab dia sebut salah pula. Kan? Kat rumah Ustaz, aku nak tahlil. Ustaz nak tahlil. Kata dia. Tak apa. Saya kata, menghormati Imam datang ni. Imam buat tahlil. Tak apa. Doa saya buat. Saya nak. Saya baca. Sekurang-kurangnya anak tu datang. Dia yang nak mendoakan. Sebab itu kata Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3. Antaranya, kata Nabi SAW, apa? Sadaqatin jariyah. Sedekah yang berterusan. Sebagai ulama menyebutkan sedekah itu artinya wakaf. Kerana wakaf ni benda wujud. Macam ni. Berapa punya zaman tiang wujud sampai hari ni. Hari ni orang buat sedekah cash dia panggil. Ataupun sedekah, dia buat wakaf tunai. Ada orang salah faham tu. Saya ingat orang Belanda 3 tahun sudah saya sebut dah. Orang kita dia punya faham. Wakaf tunai itu bukan maknanya dia wakaf tu tunai. Mana boleh wakaf tunai?
Kerana dia mesti benda. Sebab itu, bila kita bagi wakaf dalam bentuk duit, maka macam contoh kita di Malaysia ni, ada dipanggil Yayasan Wakaf Malaysia. Dia akan belikan benda. Dia tukarkan jadi benda. Hotel dan sebagainya. Supaya hasil daripada wakaf tu berterusan. Itu maksud dia. Orang faham wakaf tunai ni, duit tu tukarkan. Belikan tanah. Kerana orang sekarang tanah tak ada dah. Mana ada tanah? Kan? Orang nak buat kubur pun pening sekarang. Sebab tanah orang dah tak ada. Semua dah jadi rumah. Tak nak bagi pasu. Ambil lah. Saya wakaf tanah. Satu pasu. Nak buat benda. Jadi sebab itu, wakaf duit. Kemudian beli tanah. Bangunkan tanah. Maka dapat pahala kita. Itu dia panggil berterusan. Kedua, au ilmin yuntafa'u. Itu ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan pagi ni adalah manfaat. Kan? Mudah-mudahan dapatlah juga pahala untuk mak saya, Allah yarham. Mudah-mudahan. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan bapa. Itulah anak-anak kita. Sebab itulah tuan-tuan, saya tunggu dah lah. Takut tuan-tuan risau tak habis. Siang dah. Di waktu minum teh ni, jangan ceramah. Bawa tenang. Maknanya, hari ni, kita nakkan keberkatan daripada keluarga tadi, mestilah ibadah didirikan dalam keluarga itu. Sekurang-kurang solat. Mestilah. Muru auladakum bisalah, kata Nabi. Suruh anak-anak semayang, wahum abna'u sab'ah. Anak umur 7 tahun. Kerana 7 tahun suruh semayang. Kita 27 tahun baru suruh. Memang tak ada harapan. Kan? Dibentak ni kita. Kau bila nak semayang? Rasa dulu ayah pun semayang 45 pun semayang. Itu yang kita serenda nak suruh tu. Lepas tu kena. Anak tak ada, cucu. Tak apa, mungkin kita gagal dulu anak-anak. Cucu ada. Nak gunakan. Cucu ni dengan atuk, dia dekat. Sebab atuk ni sumber inspirasi. Bapa dia tak mahu. Semua tak boleh. Ayah aiskrim, tak boleh. Virus banyak. Dekat atuk, semua boleh. Atuk, nanti kalau balik kampung ni, aiskrim boleh. Atuk beli siap dah tahun sudah. Lepas tu cucu suka balik kampung. Atuk melayan. Tapi atuk tu masa jadi bapa, dia pun sama juga macam bapa. Semua tak boleh. Sebab itu, cucu ni suka balik kampung. Atuk dengan nenek, semua permintaan makbul. Jadi makna datuk dengan nenek ni artinya dia dekat dengan cucu. Jadi kena guna untuk kita mendidik. Bukan soal didik nak suruh dia jadi ulama ke tak. Kalau jadi alhamdulillah. Tapi sekurang-kurang untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah SWT. Jadilah tuan-tuan. Ini perkara yang paling pokok berkaitan dengan solat kita khususnya dan solat anak-anak kita. Jangan kita seorang aja pergi ke masjid. Bagus dah. Kita ke masjid bagus. Tapi jangan seorang kita tahu kejutkan. Kan kata Nabi kan, hendaklah dikejutkan keluarganya. Kejut. Bangun. Subuh, bangun. Kadang kita perempuan kita pun silap juga. Bila dia tak solat, dia tidur sampai ke siang. Kita cuti lah. Memanglah cuti. Tapi subuh kan ada waktu dia. Ini kadang-kadang salah juga. Orang kita ni bila cuti, tu tak bangun-bangun. Itu bersalah. Jadi sepatutnya kita bangunkan keluarga khususnya anak-anak kita. Bangunkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita. InsyaAllah. Itulah sikit tuan-tuan sebagai pengurusian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkatan pada keluarga kita dengan ibadah salat. InsyaAllah. Sebab itu kata Nabi SAW, man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha
faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Kata para ulama, agama tu bukan agama Islam tu. Artinya agama dalam diri dia. Siapa yang meninggalkan, maka dia menghancurkan agama, roh agama dalam diri dia. Mudah-mudahan itulah yang menjadi kekuatan untuk kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu. Terima kasih sekali lagi pihak masjid kerana jemput pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sebagai panduan sikit sebanyak untuk kita, khususnya untuk keluarga kita dan anak-anak kita, insya-Allah. Jadilah sikit. Janganlah tuan-tuan balik kan ditanya di rumah, kuliah apa ni mak? Kuliah subuh lah, kata dia. Memanglah kuliah subuh. Dah tentu-tentu pergi waktu subuh. Takkan kuliah zuhur. Dan kadang-kadang kita ni masalah. Kita ni yang jadi masalah, pergi ceramah tapi balik kita tak nak nyampai. Itu yang payah. Saya ada sekali Ustaz, masa Ramadan, masa PKP. Kan masa itu sibuk pasal orang kena vaksin. Jadi orang pening. Batal ke tak batal? Saya naik khutbah masa tu di Seri Gombak. Saya kata, ni bapak yang ada ni, teks tak ada tu, balik nanti cerita. Bulat mata semua. Pasal lain khutbah keluar. Pasal kita cerita, dia tak cerita di rumah. Kita cerita tentang mimbar, bagi tahu hukum orang yang vaksin. Vaksin ke apa? Bukan vaksin, swab test masa tu. Swab test. Kan? Batal ke tak batal? Kita cerita atas dekat mimbar. Dia menengok balik ke rumah, dia tak cerita. Jadi kena warning kan gitu. Baru tegak je mati mesti. Balik ke rumah cerita dengan anak-anak, dengan isteri. Pasal benda baru. Mana pernah kita duduk PKP begitu. Jadi bila ada hukum tu sampaikanlah. Bukan rumah kita menengok khutbah pun. Ini kita pun dengar. Ya, baik. Ya. Khutbah apa tadi bang? Jumaat. Memanglah. Itu khutbah benda raya. Payah tu orang lelaki. Tak, sajalah nak pesan dengan tuan-tuan. Kan? Jadi kalau ditanya sekejap lagi, sekurang-kurangnya daripada panjang tadi tuan, daripada pukul 6.30 sampai 7.30, takkan tak ada satu pun teruk sangat nampak. Kan? Udahnya cerita ada saudara kita yang kena tarik. Itu cerita. Bukan cerita yang mengaji. Payah. Dah lah tuan-tuan, serapan lah. Nampak ada serapan tu Ustaz. Jadi jangan lamalah makruh hukumnya. Kerana makanan dah terhidang. Wallahu'alam. InsyaAllah jumpa lagi pada tahun-tahun akan datang. Sekadar itu dulu. Allahu'alam. Aku lupa lihada. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillah.